surat 583 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Okey. Muka surat 583 ayat yang ke-10 surah An-Nazi'at. Okey, kita jalan dulu perlahan insya-Allah. Doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, ayat 10 muka surat 583 surah An-Nazi'at. Ayatnya berbunyi yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Ayatnya berbunyi yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Yaquluna, mereka berkata. Yaquluna, mereka berkata. Siapa mereka? Mereka kat sini adalah orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy yang tidak mempercayai hari akhirat. Adakah inna sesungguhnya kami. Adakah inna sesungguhnya kami. Okey. La benar-benar marduduna akan dikembalikan. Marduduna akan dikembalikan. Perkataan mardud ni berasal daripada perkataan murtad. Apa maksud murtad? Dikembali kepada ajaran sesat. So marduduna akan dikembalikan pada ataupun dalam. Pada ataupun dalam. Okey. Al-hafirah, perkuburan. Al-hafirah, perkuburan. Hafara ni sebenarnya lubang dalam bahasa Arab. Hafara ni lubang. Maksud lubang kat sini adalah perkuburan. Okey, perkuburan. Okey. Seterusnya, ayat ni kita kena teruskan. Adakah Iza apabila kunna kami menjadi. Kunna kami menjadi. Kalau kun jadilah kan. Kalau kunna kami menjadi izaman tulang. Okey. Terjemah izaman tulang. Nakhirah yang hancur. Okey, izaman tulang. Satu tulang dipanggil azmun. Ain zamim, azmun, satu tulang. Kalau ain zaimim, azam. Orang nama Azmin dalam bahasa Melayu, nama dia Azmin kan. Azmin bahasa Melayu, dia azam, keazaman. Kita pakai Z bahasa Melayu, tak pakai Z. Jadi kalau orang tu nama Azmin, kita sengaja tebalkan Z, azmun panggil dia, tulang lah terjemah dia. Azmun tulang, izam tulang, nakhirah hancur. Qalu, mereka berkata, tilka itulah. Okey. Izan jika begitu, okey. Karratun, satu pengembalian. Terjemah karratun tu maksudnya satu perkara yang mengembalikan, satu pengembalian. Okey. Khasirah yang merugikan. Okey, khasirah yang merugikan. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Puan Izawani terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, adakah sesungguhnya kami benar-benar akan dikembalikan pada perkuburan? Ayat 11. Adakah apabila kami menjadi tulang yang hancur? 12. Mereka berkata, itulah jika begitu satu pengembalian yang merugikan. Okey, baik. Terima kasih Puan Izawani. Kita sekarang sedang menceritakan orang-orang kafir Ustaz. tidak
Ya? Ustaz, saya punya ayat bunyi berlain langsung. Mereka, ayat saya bunyi berlain langsung yang terjemah di sini. Mereka yang ingkar berkata, sungguhkah kita akan kembali hidup seperti keadaan di dunia dahulu? Okey, baik. Maksudnya macam ni. Berlain langsung. Okey, betul. Kalau bahasa Inggeris, dia terjemah former state. Former state. Hafirah tu former state. Former state ni apa dia Melayu? Betul. Former state. Keadaan yang lama, yang lepas. Keadaan yang lepas. Okey. Maksud ayat ni, hafirah tu lubang. Maksudnya, orang kafir cakap macam ni tu. Kita dah masuk dalam lubang. Lubang apa? Lubang kubur. Kita boleh hidup macam biasa balik. Tu terjemah asal dia tu. Hafirah tu sebenarnya lubang kubur. Jadi orang kafir kata, adakah kita benar-benar akan dikembalikan pada hafirah? Maksudnya kita dah masuk kubur, kita boleh keluar balik ke? Tu point dia. Tu. Okey. Maksudnya ayat ni ringkas, tapi terjemah tu dipermudahkan agar kita faham. Kalau buat baik memang kita akan macam tak kena je. Okey, hafirah ni lubang, hafrun ni lubang. Okey. Surah kita sekarang menceritakan tentang orang-orang musyrikin, yang tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Kita dah bincang sebelum ni, orang musyrikin ada 3 kategori. Kategori pertama, tak percaya langsung ada hari akhirat. Memang 100% mereka yakin tak ada hari akhirat. Itu kategori pertama. Kategori kedua, mereka 50-50. Maksud 50-50, betul ke ada? Betul ke tak ada? 50-50. Kategori ketiga, orang musyrikin yang mereka yakin ada akhirat. Ada hari kebangkitan. Mereka yakin ada hari akhirat. Mereka yakin ada hari kebangkitan. Tetapi mereka sombong, mereka ego, tak nak dengar cakap Nabi. Tak nak dengar cakap Nabi, tak nak terima cakap Nabi. Mereka hanya terima cakap orang kaya-kaya sama level dengan mereka. Mereka hanya terima cakap-cakap raja-raja yang ada pangkat tinggi macam mereka. Nabi ni orang miskin, orang tak ada pangkat, tak ada followers, jadi dia tak nak dengar cakap Nabi. Kerana sombong mereka. Jadi orang musyrikin terhadap hari akhirat ada 3 golongan. Jadi ayat sekarang ni, mereka berkata sesama mereka setelah mereka mendengar Nabi SAW menceritakan tentang hari akhirat. Lalu mereka berkata, kita ni setelah kita mati nanti, adakah kita benar-benar akan dikembalikan daripada kubur? Kita dah mati, adakah kita benar-benar akan dikembalikan? Tulang kita dah hancur lebur, kita boleh hidup balik ke? Okey. Satu lagi mereka berkata, kalaulah begitu, itu mesti satu pengembalian yang merugikan. Okay. Nampak macam bagus, tapi sebenarnya ayat mereka ni mereka nak pergi. Ayat ni sama macam ayat dalam surah Yasin. Ayat kita ni sama macam ayat dalam surah Yasin. Kalau baca boleh, Tun, surah Yasin. Ni pun sama juga. Mereka cakap dalam nada ejek perli 445. Page 445. 445 ayat 78 dan 79. 78, 79. 78, 79. Serta ia mengemukakan satu misal perbandingan kepada kami tentang kekuasaan itu. Dan ia pula lupakan keadaan kami menciptakan sambil ia bertanya, siapakah yang dapat menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur seperti debu? Katakanlah, tulang-tulang yang hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan yang telah mencipta pada awal mula wujudnya, dan ia maha mengetahui akan segala keadaan makhluk-makhluk yang diciptanya. Okey, terima kasih tu. Sama juga, ayat ni mereka konon-konon buat analogi kat Nabi lah. Konon-konon mereka buat analogi kat Nabi macam mana tahu? Ambil tulang binatang yang dah hancur tu. Tulang binatang dah hancur, dah reput tu, dia orang ramas. Tahu ramas. Ramas, keluar debu-debu dia. Dia pun tiup. Macam tu. Dia pun tanya Nabi, tulang hancur je tu boleh hidup balik? Jadi Allah kata, mereka buat perumpamaan untuk kami. Maksud untuk kami tu pada Nabi lah. Sedangkan dia melupakan Allah boleh cipta dia pada tak ada kepada ada.
tinggal tulang saja ke, tinggal gigi saja ke, mudah bagi Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala nak perli mereka. Pertama kena ingat, orang kafir ni, kalau kita tanya mereka, siapa cipta langit bumi? Mereka akan jawab, Allah. Betul tak jawapan tu? Betul lah. Tuan baca boleh? Puan ni, muka surat 413. 413 ayat 25. 413 ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya jika engkau Muhammad bertanyakan kepada mereka, siapakah yang mencipta langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kat sini iman mereka betul tak? Kat sini betul. Yang salahnya ialah bila mereka mengatakan Allah ada sekutu, ada partner, ada anak dan sebagainya. Itu yang salah. Okey, jadi mereka bila kamu tanya mereka siapa cipta langit bumi, mereka jawab Allah. Dan kita semua tahu, termasuklah mereka, langit bumi jauh lagi besar pada manusia. Betul kan? Kalau orang tu boleh buat manusia, hebat. Orang boleh buat langit bumi lagi hebat. Kalau buat manusia itu susah, buat langit bumi lagi susah. Tapi Allah tak ada masalah nak buat langit bumi, jadi nak buat manusia kacang goreng. Lagi senang lah maksudnya. Okay, ada satu ayat nak tunjuk betapa peliknya mereka ni. Surah Ar-Ra'd. Tolong baca boleh surah Ar-Ra'd. Dr. Azizah tolong baca. Dr. Azizah boleh? Boleh Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Ar-Ra'd, page pertama. Page 249 ayat bawah sekali. 249 ayat bawah sekali. Sudah Ustaz. 249 ayat 5. Ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika engkau berasa hairan, ini wahai Muhammad, maka lebih menghairankan perkataan mereka yang kafir itu yang mengatakan, apabila kami telah menjadi tanah, benarkah kami akan dikembalikan, yang ini dihidupkan semula dalam bentuk makhluk yang baru? Mereka itulah orang yang kufur kepada Tuhan mereka, dan merekalah yang dibelenggu dengan belenggu pada leher mereka, dan merekalah juga ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya. Terima kasih Dr. Azizah. Apa saya nak sampaikan kat sini? Allah cakap kat Nabi ni, kalau kamu nak rasa satu benda yang hairan, yang sangat hairan, pelik, bin ajaib, bin wondrous, kemudian terjemah wondrous. And if you wonder why Muhammad, so wish wondrous. Kenapa pelik? Tuan-tuan tahu tak kenapa pelik orang musyrikin ni? Mereka yakin Allah boleh buat langit bumi. Okey, betul kan tadi? Puan Nik baca tadi. Mereka yakin Allah buat langit bumi. Tiba-tiba bila cakap pada mereka nanti kita mati hidup balik. Mereka tanya soalan. Boleh ke orang mati hidup balik? Kita daripada tak ada, Allah boleh buat bagi jadi ada. Kita dah mati, susah kalau nak beri ada balik. Tu point dia. Senang je lah. Langit bumi yang jauh lagi besar saiz pada manusia, senang Allah buat. Tiba-tiba manusia yang kecil ni, yang saiz kita ni, bila dah mati, orang kafir tanya, boleh ke Allah buat kita balik lepas kita mati? Tuan-tuan dan puan-puan, nak tunjuk betapa pelik dia macam ni. Nak tunjuk betapa peliknya soalan dia macam ni. Contoh. Jiran saya buat makan. Dia jemput 500 orang. Ni contoh lah ni. Siapa tanya jiran saya? Tuan Haji punya makanan sedap-sedap ni. Tuan Haji panggil siapa masak makanan sedap-sedap untuk 500 orang ni? Dia pun tunjuk. Ni nama Chef Ahmad bin Abu. Dia pun tunjuk kepada saya ni. Chef Ahmad bin Abu. Seorang chef tukang masak yang hebat. Dia seorang. Mampu masak untuk 500 orang makan. Hebat tak? Hebat lah kan? Okay. Jadi hari ni saya dah tahu. Chef Ahmad bin Abu ni mampu masak untuk 500 orang. Esok saya pergi kenduri rumah jiran saya lain. Dia jemput 800 orang pula. Dia jemput 800 orang. Maka saya pun tanya tuan rumah tu, siapa tukang masak? Dia pun tunjuk. Tengok tukang masak yang sama. Chef Ahmad bin Abu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya telah mengetahui bahawasanya, dengan yakin saya tahu, chef ni, Ahmad bin Abu ni, boleh masak untuk 500 orang. Boleh masak untuk 800 orang. Dia seorang ni. Saya telah tahu dan saya telah yakin. Okay? Tiba-tiba, minggu depan, saya nak buat kenduri. Saya nak buat kenduri doa selamat kat rumah saya. Saya nak jemput 200 orang.
Saya nak jemput 200 orang. Saya pun tanyalah jiran-jiran, boleh recommend tak mana-mana tukang masak yang boleh bantu saya, yang boleh tolong masak untuk saya 200 orang, untuk makan 200 orang. Maka jiran saya tadi recommend, ni Ustaz Chef Ahmad bin Abu ni, dia masak sedap. Oh, yang tu. Saya pun tanya balik jiran saya, boleh ke dia masak untuk 200 orang? Boleh ke dia masak untuk 200 orang? Nampak tak? Jiran saya kata apa kat saya? Sebab saya ustaz, dia tak kata saya bodoh. Dia kata, nampak macam kurang cerdik lah ustaz ni. Dia kata. Dia tak sampai dia nak cakap bodoh. Tapi dia kata, nampak macam kurang cerdik lah ustaz. Ustaz dah tahu dengan yakin, tukang masak ni tadi, boleh masak untuk 500 orang, boleh masak untuk 800 orang, dia seorang je. Tiba-tiba untuk masak 200 orang, Ustaz sangsi tentang dia. Ustaz boleh tanya lagi soalan. Boleh ke dia masak untuk 200 orang? Ataupun, seorang pensyarah, contohlah pensyarah, 20 tahun mengajar universiti bahasa Inggeris. 20 tahun dia jadi pensyarah mengajar universiti bahasa Inggeris. Tiba-tiba saya buka sekolah rendah international school, nak cari cikgu bahasa Inggeris, orang recommend cikgu tu, pensyarah 20 tahun mengajar tadi, saya tanya dia, boleh ke dia mengajar bahasa Inggeris sekolah rendah saya? Boleh ke dia mengajar bahasa Inggeris sekolah rendah saya ni? Tuan-tuan, apa jawapan sesuai untuk orang tanya soalan tu? Nampak tak analogi ni? Betapa tak cerdiknya soalan tu, kan? Betapa tak cerdiknya soalan tu. So samalah juga orang munafik pada orang musyrikin ni. Okey, untuk sahabat-sahabat baru masuk, ada sahabat-sahabat baru masuk, kita sekarang surah An-Nazi'at. Okey. Muka surat 583 ayat yang ke 10, 11, 12. Okey. Jadi pelik tak? Orang musyrikin kalau tanya mereka, siapa buat langit bumi? Allah. Mereka yakin jawab Allah. Betul kan? Tak adalah tak pastilah siapa dia, tak ada. Tu jawab Allah. Memang mereka yakin Allah buat langit bumi. Tapi bila kau cakap pada mereka, nanti kita nak mati hidup balik. Boleh ke hidup balik? Boleh ke Allah buat kita hidup balik? Allah, boleh ke kita dah mati jadi tulang? Boleh ke Allah buat kita hidup balik? Itu langit bumi daripada tak ada, Allah boleh beri jadi ada. Kita mati tinggal tulang, susah ke Allah nak hidup balik? Dia punya tahap tak cerdik dia tu samalah macam saya tanya tadi. Mampu ke dia masak untuk 200 orang? Saya rasa macam tak mampu lah. Sebab tu Allah kata dalam ayat surah Ar-Ra'du tu, kalau kamu nak berasa hairanlah dengan kata-kata mereka yang mengatakan, adakah kita dah mati nanti kita hidup balik jadi manusia baru? Ni Allah nak tunjuk betapa tak cerdiknya soalan. Ada setengah tempat, ada setengah situasi orang kata kalau malu bertanya sesat jalan. Dalam kes ni bila bertanya nampak sangat sesat kefahaman. Nampak sangat sesat kefahaman mereka. Syukur pada Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita lahir mak ayah Islam. Kita tak perlu didatangkan dalil-dalil yang tinggi-tinggi. Tak perlu didatangkan dalil-dalil logik akal yang tinggi-tinggi untuk buat kita yakin ada kehidupan akhirat. Kita lahir mak ayah kita dah cakap pasal syurga, neraka, dalam kubur dan sebagainya. Kita terus yakin. Sama ada kita tahu dalil akli ataupun tak tahu dalil akli, kita telah meyakini. Tapi untuk orang kafir-kafir ni susah nak fahamkan mereka. Okey, balik semula kita sekarang. Kita sekarang page 583 ayat 10, 11, 12. Mereka berkata, adakah kita nanti dah mati, kita masuk kubur, kita keluar balik dalam keadaan asal? Adakah kita dah jadi tulang belulang tu hancur, kita boleh hidup balik? Maka ayat yang ke-12, mereka kata, qalu tilka izan karratun khasirah. Mereka kata apa? Kalau macam tu, itu mesti satu pengembalian yang merugikan. Ini perli sindik. Mereka tak percaya akhirat. Bila Nabi cakap pasal akhirat, mereka pun kata apa? Kalau ada akhirat kita mesti rugi kan? Rugi. Ini sindiran. Kalau apa ni? Kalau ada akhirat, kita mesti rugi. Awak rugi. Rugi. Saya rugi juga. Awak rugi banyak, rugi sikit. Awak rugi sikit. Saya rugi banyak. Nampak? Ini cara-cara mereka nak sindir, nak mempermain-mainkan. Contoh. Ini sekadar contoh. Saya tak ada niat nak tunjuk kat siapa-siapa. Ada orang buat bisnes MLM. Tahu kan? Multi-level marketing. Kata, Ustaz kena masuk ni Ustaz. Kawan saya ni masuk. 6 bulan ni terus pakai kereta BMW. Contohlah. Dulu dia kerja biasa. Gaji biasa. 1,200 gaji basic dia. Lepas dia buat MLM dia Ustaz. 6 bulan dia pakai BMW. Ustaz kena masuk ni. Bisnes MLM bagus. Jual produk. Ustaz jadi ejen. Contohlah. Saya tak percaya. 6 bulan boleh hebat kaya sangat macam tu, contoh lah, saya tak percaya. Jadi dia dah ajak. Dia kata, Ustaz rugi Ustaz.
peluang datang sekali je. Lepas tu dia cakap bahasa Inggeris apa? Orang putih kata apa? Don't knock twice. Macam mana orang putih kata? Peluang tak datang 2 kali. Saya tahu ayat dia, saya lupa dah. Ada satu ayat orang putih kata. Saya lupa dah. Maksudnya peluang tak datang 2 kali. Peluang datang sekali. Saya lupa ayat bahasa Inggeris. Apa orang putih kata? Kalau peluang datang sekali, tak datang 2 kali tu. Tak pernah dengar tu. Siapa Siapa ingat orang putih kata? Peluang datang sekali. Saya lupa dah perkataan tu. Jadi dia kata, Ustaz, kalau Ustaz tak masuk ni, Ustaz rugi, Ustaz. Okey? Peluang datang sekali je. Saya menyampah sebab dia ajak banyak kali. Saya pun kata apa? Oh, rugilah saya kan. Mestilah saya orang paling rugi kat dunia sebab tak join bisnes tu haji tu. Kalau lah saya join bisnes tu haji tu, mesti saya jutawan dah lepas 6 bulan nanti. Jadi ayat saya ni, saya nak perli, nak sindir. Bukan makna saya percaya apa yang dia katakan. Okey? Nampak? Ini dipanggil sindiran. Ini dia panggil sindiran. Jadi kata-kata orang musyrikin pada Nabi, oh kalau lah ada hari pengembalian tersebut, mesti kita rugi kan. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat sebegini banyak dalam Al-Quran. Contoh, orang Yahudi percaya tak Nabi Isa itu Rasulullah? Orang Yahudi tak percaya Nabi Isa Rasulullah. Puan Maisarah tolong baca boleh tak Puan Maisarah? Puan Maisarah tolong baca surah An-Nisa. Okey. Muka surat 103. 103 ayat 157. 103 ayat 157. 157. Dan kami hukum juga kerana ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putera Maryam Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Okey. Terima kasih Puan Maisarah. Apa yang saya nak sampaikan? Ayat 157 ni, orang Kristian anggap Nabi Isa Tuhan, terlalu mendewakan salah. Orang Yahudi pula mengatakan Nabi Isa bukan Nabi, anak zina. Orang Yahudi tuduh Nabi Isa ni dia anak zina, tak layak jadi Nabi. Tapi dalam ayat yang Puan Maisarah baca tadi, apa kata mereka? Kami telah membunuh Nabi Isa bin Maryam Rasulullah. Nampak? Kami telah membunuh Nabi Isa bin Maryam Rasulullah. Tak percaya dia tu Nabi, kata anak zina, berzina dengan Joseph. Saya lupa dah nama dia. Dia tuduh dia tuduh Maryam berzina dengan seorang ahli ibadat nama Yusuf juga. Nama Yusuf. Dapat anak Nabi Isa. Jadi dia tuduh Maryam berzina, Isa anak zina. Kamu anggap dia Nabi ke? Orang Yahudi memang tak anggap Nabi Isa ni Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan, mereka tak anggap Nabi Isa ni Nabi. Tapi dalam ayat tadi, yang 157 ni, kami telah membunuh Isa bin Maryam Rasulullah. Kata tak percaya Nabi Isa Rasulullah. Ni panggil Rasulullah ni sindir, perli. Contoh, sekadar contoh, kita satu office. Tiba-tiba ada seorang dalam office kita ni, dia mengaku dia keturunan Sultan Melaka. Dia buat cerita dalam office kita, saya ni sebenarnya keturunan Sultan Melaka. Tok saya cucu Sultan Melaka. Dan sebenarnya saya ni ada darah daging Sultan Melaka. Kita percaya tak? Kita tak percaya pun. Tapi saya esok tu panggil dia. Tengku sihat Tengku. Tengku dah makan ke Tengku? Tengku, patut minta diri dulu Tengku. Patut nak balik rumah Tengku. Esok patut jumpa Tengku lagi ya. Jadi saya panggil dia Tengku tu. Okay. Adakah saya setuju yang dia tu keturunan Sultan Melaka? Adakah saya setuju? Saya percaya yang dia keturunan Sultan Melaka? Tak percaya langsung. Tak setuju langsung. So panggil Tengku tu kenapa? Okay. Untuk ejek, sindir, perli, samalah juga. Orang Yahudi tak percaya pun Nabi Isa tu Rasulullah. So panggil Rasulullah kat sini untuk ejek, sindir dan perli. So samalah juga tuan-tuan dan puan-puan dalam surah kita sekarang. Orang musyrikin tak percaya akhirat. Tapi bila Nabi SAW sampaikan tentang hari kebangkitan, mereka pun kata, oh kalau ada hari kebangkitan tu rugi kita kan? Mesti rugi-rugi. Ini sindir perni. Tuan-tuan dan puan-puan, perbuatan menyindir dalam agama walaupun main-main dikira berdosa besar. Kalau orang kafir menyindir, biarlah dia kafir. Lagi teruk, lagi teruk, lagi rosak bila orang Islam sendiri yang mempermain-mainkan hukum-hukum agama Allah.
bahaya mempermain-mainkan hukum agama Allah. Hari kebangkitan adalah hari yang pasti. Siapa yang mempermain-mainkan, seolah-olah dia mempermainkan sesuatu dalam rukun iman. Mempermainkan sesuatu dalam rukun iman. Benda itu benda yang sangat bahaya. Silat-silat boleh terkeluar daripada rukun iman. Allah kata benda akhirat. Akhirat ini benar, pasti. Okey? Okey, baik. Sama ayat seterusnya. Allah nak jawab kepada mereka yang main-main sini ini. Allah Ta'ala kata apa? Maka, untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita sekarang page 543. Ayat yang ke-13, 14. Ayat 13. Maka, innama hanya saja, ia. Ia tu apa? Hari kiamat. Jemaah ia tu apa? Hari kiamat. Zajratun, satu tiupan. Zajratun, tiupan. Zajrah, tiupan. Boleh, Zajrah, tiupan. Wahidah, yang satu. Zajrah, tiupan. Wahidah, yang satu. Maksudnya, tiupan yang satu. Maka, iza, tiba-tiba, hum mereka, maka iza, tiba-tiba, hum mereka, bidi, as-sahirah, permukaan bumi. As-sahirah, permukaan bumi. Tapi tulis dalam bracket, bumi akhirat, bukan bumi sekarang. Okey? Sahirah, permukaan bumi. Tulis dalam bracket, bumi akhirat, bukan bumi sekarang. Okey, tolong terjemahkan dia. Tuan Haji Ishak Kasim, terjemahkan boleh Tuan Haji Ishak Kasim? Maka hanya senya ia tiupan yang satu. Maka tiba-tiba mereka di permukaan bumi. Okey. Terima kasih Tuan Haji Ishak. Saya lupa nak refer satu ayat tadi. Boleh tak tengok surah Isra? Surah yang tolong baca dia boleh. Puan Mudrikah, tolong baca Puan Mudrikah boleh? Surah Isra. Cik cari page jap. Pasal orang kafir yang tak percaya akhirat ni lah. Orang kafir yang tak percaya akhirat ni. Surah Isra. Okey, muka surat 292. Ya Allah Ta'ala akan beri balasan pada mereka. Muka page 292 ya. Puan Mudrikah, page 292. Ayat 97, 98. Ya. Verse 92, 97, 98. Ayat apa Ustaz? 97, 98. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahannam. Setiap kali api Jahannam itu padam, kami akan tambah lagi nyalaannya bagi mereka. 98. Itulah balasan bagi mereka kerana sesungguhnya mereka kufur kepada ayat-ayat kami dan kerana mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan hancur lebur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru? Okey. Jadi Allah, terima kasih Puan Mudrikah. Tengok. Balasan untuk orang yang cakap macam tu, Allah Ta'ala akan bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Sebab apa? Mereka boleh cakap, adakah lepas kita mati, kita boleh bangkit semula sebagai makhluk yang baru? Itulah balasan untuk orang yang cakap macam tu. Sama ada dia cakap main-main, dia cakap serius, dia cakap betul-betul dalam keadaan yakin, ataupun main-main, berdosa juga. Orang Islam pun kalau dia cakap, dalam bentuk main-main, kita ni dah mati, boleh ke hidup balik? Kita dah hancur, boleh hidup balik ke? Saya tak percaya dia. Orang Islam cakap macam tu, boleh terkeluar daripada rukun iman. Sebab antara rukun iman percaya pada hari kebangkitan, hari kiamat. Okey, baik. Habis. Ayat yang dibaca tadi, yang diterjemahkan tadi oleh Tuan Haji Ishak Kasim. Orang yang cakap macam tu, Allah Ta'ala jawab. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. Hanya saja satu tiupan sahaja. Untuk Allah bangkitkan seluruh manusia, untuk Allah Ta'ala bangkitkan seluruh manusia, hanya perlu satu tiupan.
Allah Ta'ala tak perlulah kata, okey, umat Nabi Nuh dulu, tiup sekali. Umat Nabi Hud pula, tiup sekali. Tak. Sekali tiup saja, maka manusia semua bangun, bangkit menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tak susah pun. Allah Ta'ala nak buat sesuatu hanya cakap, kun fayakun. Itu satu. Yang kedua, tengok ayat ni. Allah Ta'ala ni nak buat sesuatu sekali tiup dan sekadar sekelip mata. Ayat dia sekelip mata. Kalau baca dia boleh. Tuan Haji Salahuddin, kalau baca. Saya cari muka surat dia. Surah Allahumma salli ala Muhammad. Al-Qamar. Surah Al-Qamar. Kalamhil bil basar. Walaqad ahlakna asya'akum. Okey. Muka surat 531. 531. Ayat atas sekali. 531 ayat atas sekali. Ayat 50 ya Ustaz? Ya, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan, cepatnya seperti sekelip mata. Okey, terima kasih Tuan Haji Salahuddin. Kun fayakun tu dalam surah Yasin kan. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Okey, surah Yasin kat sini sekelip mata. Pop. Sekali tiup je, tak perlu tiup berkali-kali. Okey, generasi pertama tiup sekali, generasi kedua, kalau setiap Nabi Allah Ta'ala nak kena tiup sekali. Banyak Nabi-Nabi, jumlah para Nabi, okey, jumlah para Nabi 124,000. Ada 3 riwayat mengenai jumlah para Nabi. Riwayat pertama 124,000. Riwayat kedua 8,000. Riwayat ketiga 1,000. Itu riwayat jumlah para Nabi. Okey, tiga-tiga tu hadis dhaif. Tiga-tiga tu hadis dhaif. Cuma dalam 3 tu yang paling rendah tahap kedhaifannya yang pertama, iaitu jumlah para Nabi 124,000. Jadi kalau setiap para Nabi Allah nak kena tiup sekali, banyak kalilah kena tiup. Sedangkan kita dah bincang, tiupan hanya berlaku 2 ataupun 3 saja. Tuan Haji Nasaruddin telah baca, boleh Tuan Haji Nasaruddin? Ya Ustaz. Okey, muka surat 466. 466 ayat? 68. Yang berapa kejap Ustaz? 466. 68. 466. Ayat atas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun daripada kuburnya, menunggu keputusan Allah. Terima kasih Tuan Haji Nasari. Berapa kali tiup? 2 kali ya? Kali pertama semua mati. Kali kedua semua hidup. Kali kedua semua hidup. Sebab tu ayat kita sekarang, fa inna ma hiya zajratun wahidah. Sekali tiup. Allah Ta'ala nak ciptakan manusia balik, nak buat manusia lahir semula, sekali tiup je. Tak susah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana hari ni berapa ribu, berapa ratus, tak tahulah, berapa ribu manusia lahir setiap hari. Setiap saat datang ke bumi ni berapa banyak manusia lahir. Setiap saat. Okey, kat Malaysia saja banyak mana, campur seluruh dunia banyak mana. Sebagaimana Allah Ta'ala boleh buat mereka sekaligus lahir datang ke bumi ni. Macam itulah juga kat akhirat nanti Allah Ta'ala boleh buat sekaligus manusia bangkit dengan satu tiupan sahaja. Walhal Allah Ta'ala boleh bangkitkan manusia tak perlu tiupan pun. Tapi tiupan tu untuk tunjuk betapa kuasanya Allah. Okey, tolong baca boleh Puan Salmah. Puan Salmah tolong baca surah Yasin boleh 443. Page 443 surah Yasin. Ayat 48 sampai 53. 48 sampai 53. Surah Yasin. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka orang-orang kafir berkata, bilakah janji hari berbangkit itu terjadi? Jika kamu orang-orang yang benar. 49. Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. 50. Sehingga mereka tidak mampu membuat satu wasiat pun dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya.
51. Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar daripada kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. 52. Mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami daripada tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pemurah dan benarlah rasul-rasulnya. 53. Teriakan itu hanya sekali sahaja. Maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisap. Okey. Terima kasih Puan Salma. Tengok ayat terakhir itu. In kanat illa sayhatan wahidatan. Sekali tiup ya. Tiba-tiba mereka semua dihadapkan pada Allah untuk dihisap. Tuan-tuan dan puan-puan, zajrah ni kita terjemah dia tiupan, betul kan? Tapi sebenarnya zajrah ni adalah tiup dalam bahasa Arab nafakha. Nafakha tu tiup. Okey? Zajrah ni gempa bumi yang berlaku disebabkan bunyi sangat kuat. Tuan-tuan dan puan-puan, bila berlaku satu bunyi sangat kuat, dia menghasilkan gegaran. Gegaran tu, kalau berlaku kat satu tempat, dia panggil rajafa. Kalau berlaku kat satu tempat saja, dia panggil rajafa. Rajfah. Satu tempat. Contoh, tuan-tuan, bila berlaku satu tiupan, mesti berlaku gegaran. Okey. Bukan tiupan lah. Maksudnya bunyi yang kuat. Tak kisahlah tiup ke bunyi apa ke. Tolong baca dia Puan Izawani boleh? Saya bagi satu contoh. Kalau baca boleh Puan Izawani, muka surat 160. Ini kisah Nabi Soleh. Muka surat 160, ayat 77 dan 78. Boleh Puan Izawani tolong baca. Bismillahirrahmanirrahim. Maka mereka pun menyembelih unta itu dan mereka menderhaka terhadap perintah Tuhan mereka sambil berkata, wahai Soleh, datangkanlah azab yang engkau telah janjikan kepada kami jika betul engkau daripada rasul-rasul yang diutus oleh Allah. 78. Oleh itu, mereka pun dibinasakan oleh gempa bumi, lalu jadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat tinggal masing-masing. Okey, baik. Kalau Nabi Soleh kat sini, yang Puan Izawani baca, gempa bumi. Okey, gempa bumi. Puan Nik telah baca boleh? Puan Nik. Surah Hud, page 229. 229. Ayat 66-67. 66-67. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika datang keputusan kami menyelamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, dan kami menyelamatkannya daripada kehinaan pada hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu, dia maha kuat lagi maha perkasa. 67. Kemudian orang-orang zalim itu dibinasakan oleh suara yang menggempakan bumi sehingga mereka mati bergelimpangan di rumah masing-masing. Loud voice. Berterjemah loud voice. Okay, nampak? Tadi Puan Izawani baca gempa bumi. Sekarang Puan Nik baca suara kuat. Suara yang menggempakan. Terjemah dia bagus. Suara menggempakan. Maksudnya suara tu menghasilkan gempa. So, mana satu ni? Umat Nabi Soleh ni kena suara ke? Umat Nabi Soleh ni kena suara ke kena gempa? Jawapan dia 2 in 1. Dalam masa yang sama, suara kuat tu menghasilkan gempa. Tu jawapan dia. Ya, Puan Salma angkat tangan. Apa dia Puan Salma? Ada nak tanya ke ataupun saya nak tanya, tiupan pertama dan tiupan kedua tu mengambil masa lama ke? Okey, baik. Terima kasih Puan Salma. Saya tak pernah jumpa dalam hadis berapa tempoh masa yang diberitahu dalam hadis. Mungkin ada, mungkin tak ada, saya tak tahu. Tapi dalam tafsir Hasyiah Sawi, dia beritahu tempohnya 40 tahun. Daripada tiupan pertama sampai tiupan kedua, tempohnya 40 tahun. Itu yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Ni dalam kitab dia ni. Ni. Tempohnya 40 tahun. Dia kata 40 tahun. Daripada tiupan yang pertama semua mati, sampai tiupan yang kedua, kita bangkit semula 40 tahun. Okey. Masa 40 tahun apa berlaku pada orang kafir? Orang kafir, okey. Puan Salma tanya, kita terangkan sikit lah. Orang kafir yang dalam kubur ini, mereka rest ke mereka tak rest? Orang kafir dalam kubur ini, Puan Salma. Tak rest. Tak rest, betul kan? Kita yakin. Mereka tak rest, kena seksa. Tapi ayat yang Puan Salma baca tadi,
Puan Salma ingat tak ayat surah Yasin Puan Salma baca tadi? Bangkit dari Apa tidur. terjemah dia? Bangkit pada tidur. Bangkit pada tidur. Tuan-tuan, orang kena seksa, dia kata dia tidur. Tak. Jadi tidur tu bila? 40 tahun tu lah. 40 tahun maksudnya, masa 40 tahun daripada tiupan pertama sampai yang kedua, masa tu tak ada orang kena seksa dalam kubur. Tak ada orang yang kena azab dalam kubur. Masa tu semua rest. Rest untuk Allah Ta'ala bangkitkan semula daripada kubur. Boleh? Tu je Puan Salma. Puasa ni saya jumpa 40 tahun. Okay. Itu pun bukan hadis. Itu hanya pendapat daripada Imam Jalaluddin Al-Mahalli, pengarang kitab Tafsir Jalalain. Ustaz, maksudnya yang mati terdahulu pada waktu lepas tiupan pertama tu dia orang rest juga ke ataupun dia terus diseksakan juga? Ke macam mana? Yang dah mati sebelum tiupan pertama tu. Yang dah mati sebelum tiupan, maksudnya mati hari ni, minggu depan, bulan lepas, macam tu lah. So masa yang orang yang mati masa tiupan pertama tu dia akan ditidurkan kan sebelum tiupan kedua. Tapi yang dah mati sebelum tiupan pertama, adakah jangka waktu antara tiupan pertama dan tiupan kedua, masa tu diorang pun tidur, dia tidur macam biasa juga macam orang yang mati? Rest juga. Rest jugalah. Rest juga. Dia akan rest juga. Okay, semua akan rest. Okay, baik. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey, ayat yang dibaca tadi oleh Puan Izawani, gempa bumi tadi kan. Gempa bumi tadi Allah kita baca rajfah. Ra jim fa. Betul kan? Ra jim fa. Page 160 ayat 78. 160 ayat 78. Huruf dia ra jim fa. Gempa bumi. Sekarang zai jim ra. Betul kan? Apa beza dia? Zai, jim, ra kita sekarang, kita terjemah tiupan. Sebenarnya, zai, jim dan ra sebenarnya, tiupan yang menghasilkan gempa bumi juga. Zai, jim dengan ra, kita terjemah tiupan. Betul kan? Kita sekarang, zai, jim, ra, tiupan. Tapi bezanya adalah, kalau ra, jim, fa, gempa bumi tadi, gempa bumi yang berlaku di sebahagian tempat sahaja. Gempa bumi yang berlaku di sebahagian tempat sahaja. Adapun kita sekarang, zai, jim, ra, gempa bumi, gempa gegaran yang berlaku di seluruh tempat. Gempa bumi yang kaum Nabi Soleh tadi, tempat tu je lah kena gempa. Tempat lain tak kena gempa. Kan? Tempat lain tak kena gempa. Okey? Tempat yang sekarang zai, jim, ra ni, seluruh tanah akan merasai gempanya. Kita semua akan bangkit daripada kubur. Dalilnya kita dah lalu. Page 599. Tolong baca Tun, boleh? Tun, tolong baca Tun. Page 599. Ayat 1 dan 2 surah Zalzalah. Convulsion. Kita terjemah. 599. Ayat 1 dan 2. Apabila bumi digoncang dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Terima kasih Tun. Apa makna beban berat dikandungnya tu? Mayat-mayat dalam kubur akan keluar daripada bumi. Masa tu bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Convulsion boleh terjemah. Shaken dan convulsion. Masa tu seluruh tempat akan berlaku gegaran hanya dengan satu tiupan tadi. Lalu manusia akan berada di Sahirah. Ayat kita sekarang Sahirah. Okey, terjemah dia permukaan bumi. Kenapa hari kebangkitan dipanggil Sahirah? Dua sebab. Pertama dalam bahasa Arab, Sinhara, maksudnya tanah lapang. Pertama, Sinhara dalam bahasa Arab, tanah lapang. Akhirat itu tanah lapang. Okey. Yang kedua, Sinhara juga dalam bahasa Arab memberi makna apa tahu? Berjaga malam. Sinhara dalam bahasa Arab beri makna, wallahualam, mungkin daripada situ keluar perkataan Sahara kot. Gurun Sahara ke Sahara. Tapi Sinhara, satu tanah lapang. Satu lagi, Sinhara berjaga malam. So apa kaitan tanah lapang dengan jaga malam ni? Cerita dia macam ni. Hari akhirat nanti bangkit pada kubur, semua tanah lapang.
Kawasan dia tanah lapang, tidak ada bukit-bukit. Hari kiamat nanti, pada masa nanti. Yang kedua, hari di mana manusia tak akan tertidur. Kita semua hari akhirat tak boleh nak rest kejap, duduk relax, tidur pagi, tidur duduk. Tak. Hari manusia semua kena berjaga untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, terjemah sairah, tanah lapang. Tanah lapang kat mana? Tanah lapang kat akhirat. Kat mana kita mati, kita bangkit kat situ lah. Cuma tanah tu dah jadi tanah akhirat. Mana dalil dia? Tolong baca dia. Dr. Azizah, tolong baca Dr. Azizah boleh? Surah apa ya? Ar-Ra'd. Surah Ibrahim. Page 261. Surah Ibrahim, page 261. Ayat 48. Ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Masa hari bumi ini diganti dengan yang lain, demikian juga langit dan manusia semuanya keluar berhimpun menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Berkuasa. Tuan-tuan dan puan-puan, hari kiamat nanti, hari bumi diganti dengan bumi yang lain, gitu juga langit. Pada masa kat mana pada masa? Soalan. Pada masa kat mana pada masa? Kita mati masuk kubur kita kat bumi tempat kita ni. Inilah kubur kita. Pada masa kat mana? Bumi ni nanti, bila berlaku kiamat, Allah hancurkan. Allah ganti bumi baru. Rumah yang sama, tapak yang sama, rumah baru. Seolah-olah kita ada tapak rumah kita sendiri, buat rumah. Lama rumah tu tak cantik, boring ke. Robohkan semua, buat baru balik. 100% baru balik rumah tu. Contoh, tapak masih yang sama. Tetapi rumah baru. Ini contoh. Macam tu juga, kiamat nanti, kita berada kat bumi yang sama, cuma Allah ganti bumi yang baru. Lagi luas ke, lagi kecil? Tak mungkin lagi kecil lah. Lagi luas ke, lagi besar ke? Wallahu a'lam. Yang penting, bila berlaku kiamat, kita akan berada di tanah lapang. As-sahirah, tanah lapang. Dalam hadis mengenai pada masyar ni, pasirnya warna putih dan dia punya bersih dia tu bagaikan cermin. Cermin kan atas dia tidak ada cala, tidak ada habuk. Macam itulah juga bersihnya tanah pada masyar. Kita semua akan bangkit kat situ untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi dua ayat ni Allah jawab pada orang yang main-main, Allah jawab pada orang yang perli. Betul ke ada kiamat? Allah kata sekali tiupan saja, masa tu semua manusia akan berada di tanah lapang untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, seterusnya. Sekarang kita nak masuk kisah Nabi Musa alaihi salam. Apa tujuannya nanti kita bincang. Ayat 15, hal adakah atakah telah sampai kepadamu hadisu cerita. Okey. Nabi Musa alaihi salam. Is ketika nadahu memanggilnya ya Nabi Musa, Rabbuhu oleh Tuhannya, terjemah di Al-Wadi lembah, Al-Muqaddas yang suci. Baitul Maqdis ada 3 cara baca. Baitul Maqdis, Baitul Muqaddis, Baitul Muqaddas. Semua boleh. Baitul Maqdis kan? Baitul Maqdis boleh, Muqaddis boleh, Muqaddas boleh. Semua tu berasal pada perkataan kudus. Apa terjemah kudus? Suci. Okey. Nama bagus. Ayah dia letak Abdul Kudus. Sampai kat setengah orang panggil kuduh. Oh, setengah orang. Okey. Nama Abdul Qudus panggil kuduh. Nama Allah tu Al-Qudus. So Al-Muqaddas yang suci, tua iaitu tua. Nama lembah tu lembah tua dan lembah tu adalah lembah yang suci. Boleh? Dua ayat. Ayat 15 dan juga ayat 16. Okey. Tolong baca dia. Tuan Haji Ishak, tolong baca boleh Tuan Haji Ishak?
Adakah telah sampai Ayat kepada 15 dan ayat 16. Adakah telah sampai kepadamu cerita Nabi Musa ketika memanggilnya oleh Tuhannya di lembah yang suci? Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Ishak. Pada ayat 15 sampai ayat yang ke-26, kita nak masuk kisah Nabi Musa AS. Untuk yang kelas hari Jumaat ni first time kita masuk kisah Nabi Musa. Ada sahabat-sahabat kita malam ni yang join kelas hari Isnin ada, hari Khamis ada, mungkin dah dengar berkali-kali kisah Nabi Musa AS. Okey, baik. Apa tujuan? Sebelum kita masuk kisah Nabi Musa, apa tujuan Allah cerita kisah Nabi Musa pada Nabi Muhammad? Itu soalan dia. Apa tujuan Allah cerita kisah Nabi Musa dan ramai lagi Nabi lain lah pada Nabi Muhammad? Apa tujuan dia? Ada 3 tujuan. Ada 3 sebab. Ada 3 sebab Allah cerita kisah Nabi Musa dan para Nabi lain pada Nabi Muhammad. Pertama, jawapan dia orang Arab panggil tasalli. Tasalli tu nak pujuk Nabi SAW. Nak pujuk Nabi SAW. Okey, yang pertama. Boleh? Kenapa nak perlu pujuk Nabi? Tuan-tuan dan puan-puan. Bila Nabi berdakwah, kan, orang reject Nabi. Orang perli, sindir, tak percaya. Sedih tak? Sedih ha? Sedih. Nabi sedih. Nabi kecewa sebab orang reject, tak nak percaya. Walhal Nabi penuh kasih sayang. Sungguh-sungguh nak orang beriman. Nabi sungguh-sungguh nak orang beriman, tapi mereka sungguh-sungguh reject Nabi. Sedih tak? Sedih ha? Okey? Maka untuk pujuk kesedihan Nabi, Allah cerita kisah para Nabi terdahulu pada Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan dan puan-puan, contoh. Saya berniaga. Baru start berniaga. Hari pertama buka kedai orang tak datang. Hari kedua orang tak datang. Bulan pertama bukan sekadar tak ada untung. Modal pun tak balik. Sedih tak? Sedih. Kita dah keluar modal, bagi masa dan sebagainya. Tapi tak dapat untung langsung. Bukan sekadar tak dapat untung. Modal pun tak balik. Sedih tak? Sedih. Sedihlah peniaga. Jadi untuk hilangkan kesedihan macam mana? Saya jumpa guru-guru yang hebat dalam ilmu bisnes. Maka dia pun kata kat saya. Dia kata, tuan jangan risau. Itulah lumrah dalam bisnes. Coca-Cola, tuan tahu tak Coca-Cola? Tahu? Coca-Cola tahun pertama dia dibuat, dia hanya terjual 18 botol saja. Tahun pertama dia buat Coca-Cola, tahun pertama 18 botol je dia terjual. Sekarang Masya Allah, satu dunia dia Coca-Cola. Jadi bermula dengan susah, bermula dengan tak laku, bermula dengan orang tak kenal. Contohlah, ni sekadar contoh. Jadi bila saya dengar kisah satu, terinspirasi tak? Terinspirasi dan okey, ni dah lumrah, kita kata lumrah fitrah dalam bisnes. Mula-mula memang ada mula-mula memang ada kos kerugian, memang ada orang tak datang, tu biasa dalam bisnes. Contoh, ni sekadar contoh. Jadi bila dengar cerita-cerita macam tu, dulu Maidin, orang tu guru bisnes lah kata, dulu Maidin kedai ada tepi jalan je. Dulu niaga tepi jalan je. Sekarang tengok dah berapa cawangan kat Malaysia. Jadi bermula dengan tak laku, bermula dengan orang tak pandang, bermula dengan orang tak kenal. Jadi cerita-cerita macam tu sedikit sebanyak memujuk hati saya. Yang sedih, kecewa, orang tak beli. Tahu kan? Jadi macam tu juga. Nabi bersungguh-sungguh berdakwah, orang reject, orang tak nak terima. Sedih tak? Sedih. Maka Allah datangkan kisah-kisah para Nabi yang dahulu pada Nabi Muhammad untuk beritahu Nabi, jangan sedih. Nabi-Nabi dahulu pun macam kau juga. Bahkan Nabi Musa ni, dia Nabi yang datang kepada umat dia dengan berbelas-belas mukjizat. Mukjizat dia belas-belas. Kaum dia reject dia juga. Banyak mukjizat dia tu. Kaum dia tengok depan mata. Tapi kaum dia tetap reject dia. Jadi kau jangan pelik lah, wahai Muhammad. Kalau kau kena reject, kau kena ejek, kau kena pelik, kau kena sindir. Sebab Nabi-Nabi dahulu pun tetap lalui benda yang sama juga. Dan mereka telah berjaya mengharunginya. Mereka telah berjaya menempuhnya. Mereka semua berjaya di sisi Allah. Kau pun boleh berjaya juga. Okey, jadi kalau orang tanya, kalau keluar pakai Excel, apa tujuan Allah cerita kisah para Nabi pada Nabi Muhammad? Pertama, untuk pujuk hati Nabi SAW. Yang kedua, apa tujuan dia? Untuk tingkatkan iman. Yang kedua, untuk tingkatkan iman. Okey, tolong baca dia Puan Maisarah boleh? Surah Hud. Surah Hud. Muka surat Surah Hud. Okey. Muka surat 235. Boleh Puan Maisarah? 235.
Ayat 120. 235. 120. Dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Okey. Terima kasih Pak Besar. Semua kisah Nabi itu kami ceritakan kepada Muhammad untuk kami teguhkan hatimu. Ayat je manusabbitu bihi fuadak. Nusabbitu tu huruf asalnya sabata. Sabata. Kita semua doa kan. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Sabbit tu teguhkan, kuatkan. Jadi Allah Taala ceritakan kisah para nabi pada Nabi Muhammad agar makin teguh hati Nabi, makin kuat iman Nabi. Itu yang kedua. Boleh? Yang kedua untuk kuatkan iman Nabi. Pertama untuk mengubati pujuk Nabi, yang kedua untuk menguatkan iman Nabi. Yang ketiga, apa tujuan Allah cerita kisah para Nabi pada Nabi Muhammad? Tujuannya adalah untuk bukti, sebagai bukti yang Nabi itu Nabi. Sebab, tuan-tuan dan puan-puan, kalau Nabi itu bukan Nabi, kok mana Nabi boleh tahu kisah Nabi Musa ni? Kok mana Nabi boleh tahu kisah Ashabul Kahfi? Kok mana Nabi tahu kisah Zulkarnain? Nabi tak baca buku apa? Nabi tak pandai baca, tak pandai menulis. Nabi nak dengar cerita pada pendeta Yahudi dan Nasrani. Mana ada? Jadi Nabi punya cerita dengan detail, terperinci kisah para Nabi kepada umat dia, itu bukti dia Nabi. Sebab kalau dia bukan Nabi, dia saya dia tulis cerita. Kalau kita baca tafsir Al-Azhar, kisah Nabi Yusuf. Bila Nabi baca surah Yusuf pada orang-orang Yahudi Madinah, Nabi baca surah Yusuf pada orang-orang Yahudi Madinah, mereka kagum sebab mereka kata cerita tu sama macam ada dalam Taurat. Kisah Nabi Yusuf tu sama ada macam dalam Taurat. Wahai Muhammad tak erti baca Taurat, tapi dia boleh cerita dengan detail sebagaimana dalam Taurat. Maka Yahudi tak masuk Islam. Jadi Nabi Muhammad tahu kisah Nabi Yusuf, kisah Ashabul Kahfi, kisah Zulkarnain, kisah Nabi Musa. Nabi Muhammad tahu kat mana? Nabi Muhammad belajar dengan Yahudi, mana ada? Nabi Muhammad masuk sekolah orang Yahudi, mana ada? Nabi itu dia panggil ummi, buta huruf. Tapi dalam keadaan dia buta huruf, tuan-tuan dan puan-puan, dia boleh tahu kisah para Nabi dengan terperinci. Itu bukti yang dia Nabi. Orang kafir cakap kat Nabi, tengok surah apa ya? Surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd. Tolong baca dia, Tuan Haji Salahuddin, tolong baca boleh Tuan Haji Salahuddin. Surah Ar-Ra'd. Muka surat 255 ayat atas sekali. 255 ayat atas sekali. Tak mana saya nak cari Iblis cakap ni. Jadi apa balik? Boleh. Kita dah dengar suara. Okey. Tu mute Tuan Haji Salahuddin. Tadi dah unmute dah. Hello. Tekan balik. Hello, ya saya dengar. Ya. Berdengar lah, saya dengar. Okey. Dengar. Muka surat apa Ustaz? 255. 255. Ayat 43. Ayat 45. 43 atas sekali. 43, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang kafir berkata, engkau Muhammad bukanlah seorang rasul. Katakanlah, cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu. Okey. Terima kasih Tuan Haji Salahuddin. Orang kafir kata, kau bukan Nabi, kau bukan Rasul. Maka Allah suruh Nabi jawab, nak percaya tak apa. Cukuplah Allah sebagai saksi yang aku Nabi, dan selain Allah, ahli kitab yang tahu pasal Taurat, mereka juga jadi saksi yang aku Nabi. Cuma di kalangan mereka ada dua golongan. Golongan pertama mengakui aku ni Nabi. Golongan kedua tahu tapi buat tak tahu, tak mengaku aku ni Nabi. Maknanya dalam ayat ni, orang-orang ahli kitab, mereka tahu Nabi itu Nabi. Salah satu sebab, Nabi Muhammad boleh cerita kisah para Nabi sama macam dalam Taurat. Nabi Muhammad boleh cerita kisah para Nabi sama macam dalam Taurat. Wahai tak pandai baca, wahai Nabi tak pandai baca Taurat. Okey, contoh, salah satu contoh. Jadi orang kafir kata kau bukan Nabi kan? Orang kafir kata kat Nabi Muhammad kau bukan Nabi. Tuan Haji Nasaruddin, tolong baca boleh Tuan Haji Nasaruddin.
Muka surat 40 dengan 41. 41. Ya, 41. Muka surat 41 je. Surat 41 ayat? Ayat bawah sekali. 252. 41, 252. Bismillahirrahmanirrahim. 41. Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan kepadamu dengan benar dan engkau Muhammad adalah merupakan seorang rasul. Okey. Terima kasih Tuan Haji Nasaruddin. Saya minta baca pendek je. Sebenarnya, tuan-tuan, kalau ada masa, muka surat 40 dengan 41 ni, kisah David and Goliath, Talut dan Jalut. Muka surat 40 dengan 41, kisah David and Goliath sebenarnya. Bacalah daripada ayat 246. Daripada ayat 246 sampai ke 251, tu semua kisah David and Goliath. Okey, dalam kisah tu ada pasal tabut. Tabut ni, peti yang dalam dia ada barang-barang peninggalan Nabi Musa. Kalau baca boleh Tuan Haji Nasaruddin? Boleh tak? Sikit kita sentuh. Page 40, ayat 248. 246. Bukan, page 40, ayat 248. Tu je. 248. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda-tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagimu jika kamu orang beriman. Okey, saya cerita ringkas. Bani Israel masa tu kena tindas dengan puak Goliath, Jalut. Dia pun tanya Nabi yang ada pada masa tu. Nama Nabi masa tu Syamun. Orang dia panggil Samuel. Kenapa Allah tak lantik raja pada kita agar kita raja tu boleh bimbing kita, pimpin kita kalahkan tentera Jalut. Maka Nabi tu doa pada Allah, Allah pilih Talut jadi Nabi. Talut. Mereka kata Talut ni orang miskin, tak ada banyak harta. Kami tak nak terima dia jadi raja. Talut orang miskin. Maka Nabi tu kata, okey baik. Nanti Allah Ta'ala akan hantar peti tabut. Tabut tu peti tujuh apa tahu? Ark of Covenant. Ark, A-R-K, Ark of Covenant. Tu tabut. Jadi tabut tu kalau esok duduk pintu esok dia berada depan pintu rumah siapa, itulah dia ketua kamu. Tengok esok malaikat bawa peti tu berada depan pintu rumah Talut. Talutlah jadi ketua akan pimpin mereka pergi berperang lawan Jalut. Jadi menurut orang-orang Yahudi, siapa pegang peti tabut ni dia akan kawal dunia. Sebagaimana kisah Talut dengan Jalut ni, tentera Talut 313 orang je lawan 10,000 tentera Jalut, tapi boleh menang. Lain kisah ni lah. Macam mana tentera Talut boleh menang? Sebab mereka ada peti tabut ni lah. Mereka ada peti ni, mereka akan menang apa-apa peperangan sahaja. Ini kefahaman orang-orang Yahudi. Kisah peti ni ada dalam Quran ni. Mak Saleh buat cerita pasal peti ni. Tahu tak cerita apa Mak Saleh buat pasal peti ni? Apa nama cerita dia? Indiana Jones. Raiders of the Lost Ark tu kan? Ya, tu ada satu tu lama dah tu. Puan ni. Saya tak sempat cerita tu. Yang terbarunya Indiana Jones. Indiana Jones. Cerita dia nak cari peti ni lah. Cerita dia nak cari pasal peti ni. Sebab itu puan ni sebut tu betul, tapi cerita tu lama dah puan ni kan? Bukan terbaru kan? Okay, 80-an ke? 80-an ke? 80-an minta maaf lah, bukan cerita saya 80-an. Okay, yang terbaru zaman saya. Indiana Jones. Cerita dia berkisah benda yang sama. Nak cari peti. Dalam tu ada tongkat Nabi Musa, ada serban Nabi Musa, ada barang-barang peninggalan Nabi Musa, Nabi Harun. Jadi ada macam power sikit lah konon-kononnya. Okay, tak apa, tu bukan cerita kita malam. Nak ceritanya, Nabi Muhammad boleh cerita detail pasal Talut dengan Jalut. Cerita ni famous di kalangan Yahudi. Jadi macam mana Nabi Muhammad boleh tahu kisah para Nabi ni? Sebab tu tadi Puan Haji Nasaruddin baca, sesungguhnya engkau benar-benar di kalangan para rasul. Maksudnya, kenapa kita kena percaya Nabi Muhammad tu rasul? Sebab dia boleh cerita dengan detail kisah para Nabi terdahulu dalam keadaan dia tak pernah pandai baca Taurat, dia tak pernah berguru dengan mana-mana guru Yahudi. Kok mana dia tahu cerita tu? Jawapannya,
dia boleh mengetahui daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda dia nabi. Boleh? Jelas Jadi apa sebab Allah cerita kisah para nabi pada Nabi Muhammad? 3 sebab. Pertama, untuk pujuk hati Nabi. Kedua, kuatkan iman Nabi. Ketiga, untuk bukti. Sebagai bukti yang Nabi tu Nabi. Sebab tu dia boleh tahu semua kisah para Nabi. Okey, baik. Dan sebenarnya tak semua. Allah hanya cerita kebanyakan saja dalam Al-Quran. Tak semua. Sebab Nabi banyak lagi. Tengok muka surat 105 atau 104 tak silap saya. Tolong baca dia Puan Mudrika, boleh? Puan Mudrika, muka surat 104. Ada Puan Mudrika? Okey, 104 ayat yang ke-164. Surat 104 ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada beberapa rasul yang telah kami ceritakan tentang mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami ceritakan tentang mereka kepadamu. Dan kepada Musa Allah berfirman secara langsung. Okey. Terima kasih Puan Mudrika. So tuan-tuan dan puan-puan, Allah cakap apa? Ada rasul-rasul yang kami ceritakan kepadamu dan ada rasul-rasul yang kami tak ceritakan padamu. Maksudnya Allah tak cerita semua kisah para nabi pada Nabi Muhammad. Allah sampaikan kisah yang besar-besar penting-penting. Nabi Musa termasuk dalam 5 orang Nabi Ulul Azmi. Nabi Musa termasuk dalam 5 orang Nabi Ulul Azmi. Apa maksud Ulul Azmi? Keazaman yang kuat, ujiannya kuat, cabarannya kuat. Siapa Nabi Ulul Azmi? Kalau kita nak tengok Nabi Ulul Azmi, tengok surah Al-Ahzab page kedua. Muka surat 419 tak silap saya. Yes, 419 ayat atas sekali. Tolong baca dia Puan Salma, boleh Puan Salma? Muka surat 419 ayat atas sekali. Dia 5 orang Nabi Ulul Azmi. Ayat berapa Ustaz? 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian daripada para nabi dan daripada engkau sendiri, daripada Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Kami telah mengambil daripada mereka perjanjian yang teguh. Okey, terima kasih Puan Salma. Semua para nabi Allah ambil perjanjian untuk sungguh-sungguh menyampaikan dakwah. Tapi dalam kalangan semua para nabi tu Allah mention 5 orang je. Allah mention. Siapa dia? Pertama engkau. Engkau tu Nabi Muhammad lah. Yang kedua Nabi Nuh. Ketiga Nabi Ibrahim. Keempat Nabi Musa. Kelima Nabi Isa. Ini 5 orang Nabi Ulul Azmi. Kerana apa? Ujian mereka lagi berat. Okey, ketabahan mereka lagi tinggi. Okey, berbanding para nabi yang lain. Tugas mereka lagi berat berbanding para nabi yang lain. Semua para nabi diuji. Semua para nabi diuji oleh Allah. Ada nabi kena sembelih, ada nabi kena gergaji. Tapi mereka 5 orang inilah yang paling kuat ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka paling teguh dan tabah menghadapi. Okey, baik. Tujuan Allah cerita kisah para nabi pada Nabi Muhammad 3 sebab. 3 tujuan tadi. Untuk kita pula, apa tujuan ni? Apa tujuan Allah cerita kisah para nabi pada kita? Okey. Dan catatlah, nanti akan datang saya tanya lagi. Pertama, untuk pujuk kita sekiranya kita berdakwah sebagai Nabi berdakwah. Ini pertama. Kita berdakwah sebagai Nabi untuk kita. Boleh? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tidak melibatkan diri dalam bidang dakwah, sampaikan nasihat, teguran dan sebagainya, kita tidak akan dapat feeling kisah para nabi. Dan kisah para nabi ini tidak akan menjadi sumber inspirasi bagi diri kita. Okey? Saya bagi contoh. Di kalangan kita, rakyat Malaysia, ada yang bekerja makan gaji. Dan ada yang bisnes sendiri. Kan? Yang kerja makan gaji ni dia tak ada risau apa-apa. Oh, cukup bulan, masuk. Cukup bulan, masuk. Cukup bulan, masuk. Kerja makan gaji. Betul kan? Satu golongan lagi, dia bisnes sendiri. Betul kan?
Di awal bulan dia struggle cari duit untuk cukup bayar rumah, bayar kereta, bayar sekolah anak. Jadi setiap hari dia kena fikir. Hari Ahad orang cuti pun dia berniaga juga sebab nak cukupkan duit. Jadi ada orang yang kerja makan gaji, ada orang kerja bisnes sendiri. Awal bulan tu tak ada duit langsung lagi tu. Dia tak cukup duit lagi nak bayar rumah, nak bayar kereta, duit orang nak tak cukup. Jadi dia kena sungguh-sungguh berniaga untuk dapatkan. Okay. Di kalangan orang yang kerja makan gaji, di kalangan orang kerja bisnes, tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya ceritakan kepada mereka kisah jatuh bangun seorang usahawan, kisah jatuh bangun seorang jutawan, kepada siapakah kisah ini menjadi sumber inspirasi? Kepada siapa? Peniaga, businessman, peniaga sendiri. Saya pergi kat orang yang kerja kerajaan ke, kerja swasta makan gaji, tuan-tuan dan puan-puan, saya pergi kat orang kerja kerajaan ke, kerja swasta makan gaji, saya cerita kat dia kisah jatuh bangun Maidin. Contohlah, Maidin kan, toke dia kaya sekarang. Saya ceritalah pasal Maidin. Dulu dia berniaga, orang tak suka, orang tak tahu pun, orang tak nak beli barang dia dan sebagainya. Contoh, ni sekadar contoh. Ataupun mana-mana jutawan lain lah, jutawan ke, usahawan ke. Saya cerita pasal jatuh bangun seorang usahawan dulu masa mula-mula berniaga, sekarang dah jadi jutawan. Saya cerita kisah tu pada orang yang kerja makan gaji. Apa faedah untuk mereka? Adakah kisah tu menjadi sumber inspirasi? Esok dia masuk kerja pukul 8, pukul 5.30 balik. Kita cerita ni, sampai balik mata ni, kisah susah payah seorang berniaga. Dia dengar, okey, sedap cerita dia. Sedap cerita ni, pandai sedap dia cerita. Dah. Esok, jam biasa, masuk kerja, pukul 8.30, 5.30 balik. Itu je lah hidup dia. Jadi kisah tu tidak memberi apa-apa inspirasi bagi diri dia. Sebab dia kerja makan gaji. Tapi, kisah jutawan, usahawan yang berjaya, dulu dia jatuh bangun. Saya ceritakan pada peniaga, walaupun dia berniaga nasi lemak. Walaupun dia berniaga nasi lemak tepi jalan, tapi kisah jatuh bangun seorang usahawan, seorang jutawan, saya cerita kat dia, ngalai mata dia. Dia semakin berinspirasi, dia semakin bermotivasi lepas dengar kisah tersebut. Betul kan? Sebab apa? Kena dengan jiwa dia. Dia menyelami setiap satu kisah tersebut, jalan cerita tersebut. Dia pernah merasai orang tak beli. Dia pernah bangun pagi buat nasi lemak, nak pergi berniaga, hujan lebat. Seorang pun tak datang beli. Sedih tak? Sedih lah. Bangun 4 pagi. Pukul santai buat nasi lemak, 4 pagi bangun. Buka gerai 7.30, 6.30 buka gerai, hujan lebat. Lebat gila-gila hujan. Sampai pukul 11 pagi. Siapa nak datang beli? Takkan nak salahkan Allah pun, dah betul-betul hujan contoh. Sedih. Sedih. Jadi bila cerita kisah usahawan jatuh bangun pada mereka, pada penjual nasi lemak tadi, dia naik semangat, terpujuk hati dia, terubat kekecewaan dia sebab dia ahli. Okey, jelas Samalah juga tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita aktif berdakwah, tak kisah secara individu ke, secara berkumpulan ke, kita pernah kena marah, kita pernah kena maki hamun, kita pernah kena malukan depan-depan. Contoh. Jadi kisah para nabi menjadi sumber inspirasi bagi diri kita. Tapi kalau kita tidak pernah melibatkan diri kita dalam bidang dakwah, kisah para nabi bagi kita hanyalah bagaikan kisah usahawan yang diceritakan kepada orang kerja makan gaji. Jelas maksud saya? Tuan-tuan jelas tak maksud saya, tuan-tuan? Takut saya tak sampai pada tuan-tuan. Jelas tak? Jelas, insyaAllah. Okey. Jadi kita, kalau kita sekadar pergi semayang balik, kita tak diuji macam para nabi. Tapi bila kita cuba ajak orang, nasihat orang, tegur orang secara yang terbaik, orang tak suka. Kenapa jadi kita pakaian orang? Sibuk urusan sendiri dah. Jadi kena ayat-ayat macam tu. Kena ayat-ayat, kenapa sibuk urusan orang? Anak bini kau dah baik ke? Orang kampung kau semua dah baik ke? Fikir nak bini dah, sibuk urusan orang. Contoh, jangan jadi terfikir orang. Kena kata-kata macam tu, barulah kita feel kisah-kisah para nabi. Okey, itu yang pertama. Kita, tuan-tuan dan puan-puan, okey, kena doa pada Allah agar Allah Ta'ala jadikan kita orang yang berani untuk menasihati, mengajak orang lain pada kebaikan. Walaupun hukumnya adalah fardu kifayah. Tak wajib bagi semua orang. Tapi kalau kita melibatkan diri, kita orang yang beruntung, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, baik, tak apa. Yang kedua, apa tujuan Allah cerita kisah para nabi pada kita? Untuk kuatkan iman. Jadi lagi banyak kita dengar kisah para nabi, lagi kuat iman kita. Walaupun kita tidak terlibat dalam bidang dakwah, tapi kisah para nabi yang kita dengar lagi dan lagi dalam Quran untuk kuatkan iman kita. Boleh? Itu yang kedua. Yang ketiga,
Apa tujuan Allah cerita kisah para Nabi bagi kita? Tujuannya adalah untuk apa? Ibrah. Apa terjemah Ibrah? Dan famous Ibrah ni dalam bahasa Melayu. Kat TV ada program kat TV dulu lah. Ibrah ni maksudnya apa? Pengajaran. Ibrah ni maksudnya pengajaran. Tengok surah Yusuf ayat last sekali. Surah Yusuf ayat last sekali. Tolong baca dia Puan Izawan, page 248 dia bawah sekali. 111. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada. Sesungguhnya kisah para nabi itu mengandungi pengajaran bagi orang yang mempunyai akal fikiran. Al-Quran itu bukanlah cerita-cerita yang diada-adakan, tetapi ia mengisahkan apa yang tersebut di dalam kitab-kitab yang sebelumnya dan sebagai keterangan yang menjelaskan segala sesuatu serta menjadi hidayah dan rahmat bagi kaum yang mahu beriman. Okey, terima kasih Puan Izawan. Jelas Kisah para Nabi. Walaupun di surah Yusuf yang dibaca tadi, Puan Izawan baca terjemah surah Yusuf. Ya, memang dalam surah Yusuf banyak pengajaran. Tapi bukan surah Yusuf saja. Mana-mana kisah para Nabi, semua ada pengajaran. Banyak-banyak pengajaran kita dapat, depend pada ustaz yang tolong sampaikan tu. Kalau ustaz tu baca sikit macam saya, sikit je lah tuan-tuan dapat. Tapi kalau ustaz tu baca banyak, contoh ustaz yang baca banyak dalam kisah Nabi tu siapa dia? Nu'man Ali Khan. Tuan-tuan ada masa lebih, dengarlah ceramah Nu'man Ali Khan. Okey? Dia ceramah bahasa Inggeris, saya dengar tak faham mana sangat. Jadi tuan-tuan yang pandai bahasa Inggeris, cuba dengar Nu'man Ali Khan. Ada orang tanya dia, kitab apa dia rujuk? Masya Allah, dekat 15 kitab dia rujuk. Dekat 15 biji kitab dia rujuk untuk satu-satu surah, satu-satu tafsir. Memang luaslah pengetahuannya, Nu'man Ali Khan. Saya 3 kitab je, Tafsir Jalalain, Tafsir Ibnu Katsir dengan Tafsir Dr. Hamka. Okey? Kitab lain dia lagi tak sempat nak buka. Buka 3 kitab. Nu'man Ali Khan dia orang yang hebat dalam interpret kisah para Nabi. Dia boleh keluarkan isi-isi lah, betul lah kita dengar lah, hebat Nu'man Ali Khan. Dia boleh cerita perbezaan Nabi Yusuf dengan Nabi Musa. Dia boleh satu-satu tu dia boleh detailkan beza Nabi Yusuf dengan Nabi Musa AS. Nu'man Ali Khan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dengar kisah para Nabi ni, kita dah dapat pengajaran pada diri kita. Boleh? Di 3 tujuan Allah cerita kisah para Nabi untuk kita, untuk inspirasi, motivasi, nombor 1. Yang kedua, kuatkan iman. Yang ketiga, pengajaran. Kalau kita nak dengar kisah para Nabi, hanya macam kita nak baca buku biasa, rugi. Kita setiap kali kita dengar kisah para Nabi, kita niat nak ambil pengajaran, nak amalkan yang terbaik. Kita niat nak ambil pengajaran, nak jadikan kisah ni pengajaran dalam kehidupan kita. Okey, baik. Boleh Jadi kalau korang soalan periksa hujung tahun ni, apakah 3 sebab Allah cerita kisah para Nabi pada Nabi Muhammad? Apakah 3 sebab kisah para Nabi Allah cerita kepada kita? Tuan-tuan kena boleh jawab. Lepas ni tak beritahu dah. Prefer sendiri. Boleh? Okey, saja je, tak ada masalah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam Quran, kisah para Nabi yang paling banyak diceritakan adalah Nabi Musa AS. Nabi Musa adalah nama Nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Berapa kali? Siapa tahu? 136 kali. 136 kali nama Nabi Musa AS. Boleh? Nabi Musa bukanlah Nabi bangsa Arab, dia bangsa Bani Israel. Nabi Musa AS. Jadi nama Nabi Musa bukan nama bangsa Arab. Musa dalam bahasa Arab, terjemah dia apa tahu? Musa dalam bahasa Arab terjemah dia pisau cukur. Tukang cukur rambut ni, kita pergi haji, nak tahallul kan, orang cukur rambut, tukang cukur tu nama dia Musa. Tukang cukur rambut, pisau cukur nama dia Musa. Kalau bahasa dia panggil apa? Bahasa apa kan? Biologi. Bahasa biologi, Musa tu maksudnya pisang. Dalam bahasa biologi, dia panggil pisang. Tuan-tuan taiklah, Musa. Keluar biologi ni pisang. Itu bahasa biologi lah. Musa sebenarnya adalah bahasa Koptik lama. Bahasa Mesir lama. Musa tu apa terjemah dia? Mu tu terjemah dia air. Mu tu terjemah dia air. Sa tu terjemah dia kayu. Jadi terjemah Musa, air kayu, kayu air. Kenapa kayu air kayu? Sebab isteri
Ya, sebenarnya Allah takdirkan sejak azali nama dia Musa. Tapi isteri Firaun, Asiyah tu, Allah jadikan penyebab sahaja untuk dia bagi nama Musa tu Musa. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Musa kisahnya paling banyak dalam Al-Quran. Tetapi kisah Nabi Musa ni terabur. Maksud terabur apa dia? Dia tak tersusun macam kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni dalam Quran hanya ada satu kisah Nabi sahaja yang mula A to Z. Nabi Yusuf kan? Sejak dia lahir, dia mimpi, dia kena buang dalam telaga, kena jual, kena tuduh dengan isteri. Isteri tuan dia tuduh dia dan sebagainya. Last kali jadi raja. Kisah Nabi Yusuf dia A to Z. Kisah para Nabi lain terabur. Maksud terabur apa dia? Tuan-tuan, Nabi Musa, kisah pertama dalam Quran kat mana? Surah Baqarah. Cerita pasal apa? Lembu. Lembu betina. Kisah lembu betina. Jadi starting surah Baqarah kita baca Quran lembu betina. Orang tanya Nabi Musa siapa bunuh? Nabi Musa suruh sembelih lembu. Starting kat situ dalam surah Baqarah. Tuan-tuan, kalau nak tengok kisah Nabi Musa sejak dia lahir sampai jadi Nabi dalam surah apa? Al-Qasas. Kita nak baca, katakanlah di kalangan kita lepas ni nak karang buku kisah Nabi Musa, kita nak karang buku kisah Nabi Musa AS kan? Starting dia surah Al-Qasas. Dia lahir, mak dia letak dalam bakul, Allah firman pada mak dia letak dalam sungai dan sebagainya. Starting dia surah Al-Qasas. Tapi kita mula baca Quran start Al-Qasas ke? Tak, kita mula baca Quran start Al-Fatihah, Al-Baqarah kan? Tuan-tuan, dalam filem dia panggil apa ni tahu? Dalam filem dia panggil sequel and prequel. Betul tak? Sequel and prequel. Contoh, Transformers. Spider-Man lah Spider-Man. Spider-Man 1, Spider-Man 2, Spider-Man 3 ni klise sangat. Betul kan? Spider-Man 4 ni dia lain sikit tau tak? Dia cerita balik kisah sebelum dia jadi Spider-Man. Atau dia masih hidup lagi, dia tak jadi Spider-Man lagi. Dia cerita balik kisah sebelum. Ni banyak filem-filem buat. Mula-mula cerita Transformers dia buat robot gaduh dengan orang kat bumi. Transformers kedua dia buat robot gaduh dengan robot kat angkasa lepas. Contoh. Dia panggil apa? Prequel. Sequel ni ikut turutan sequel kan. Satu sequel. Kalau yang ke belakang dia panggil prequel ataupun requel. Tak silap saya lah. Kalau saya salah beritahu. Dia simpan dengan orang cakap je. Okay. Bukan pandai-pandai pun bahasa Inggeris ni. Saja tak tunjuk hebat je sebab perkataan tu malam ni. Quran dah lama cerita Nabi Musa ni prequel lah. Dia bukan starting, Quran tu bukan starting dia Nabi Musa lahir jadi Nabi. Tak, starting dia lembu surah Baqarah. Surah Al-Qasas barulah Allah cerita balik kisah Nabi Musa AS daripada mana dia jadi Nabi, ke mana, apa berlaku dalam kehidupan Nabi Musa AS. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau kita nak baca kisah Nabi Musa secara terperinci, kita bacalah daripada surah Al-Qasas. Tengok surah Al-Qasas boleh, kita tengok starting Nabi Musa. Starting. Kisah Nabi Musa banyak dalam Quran, tapi yang paling panjang, pertama, nama Nabi Musa disebut dalam Quran 136 kali. Kisahnya banyak dalam Quran. Kisah Nabi Musa yang paling panjang dalam Al-Quran adalah dalam surah Al-A'raf. Okay? Saya ulang. Kisah Nabi Musa yang paling panjang dalam Al-Quran adalah dalam surah Al-A'raf. Tetapi walaupun paling panjang, kat situ tak komplit. Makna kata, kalau nak komplitkan, kena tengok keseluruhan surah-surah dari kisah Nabi Musa, baru kita boleh komplitkan kisah Nabi Musa AS. Okay, page 386. 386. Tolong baca boleh Tun, 386 ayat 7. Maaf Ustaz, dia jet lag sangat, dia jet lag lagi, dah ngantuk, dia tidur. Dia jet lag. Bukan minggu lepas balik? Itulah, dia seminggu, dia selalu 2 minggu dia jet lag. Okey. Tak ada masalah. Okey, tolong terjemahkan dia. Tuan Haji Ishak, tolong terjemahkan boleh Tuan Haji Ishak. Ayat berapa Ustaz? 386 ayat 7 ayat 8. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia. Dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikan salah seorang rasul. 8. Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh Fir'aun dan Haman bersama bala tenteranya adalah orang-orang yang bersalah.
Okey, terima kasih Tuan Haji Ishak. Tuan-tuan, inilah starting Nabi Musa. Dia lahir, masa tu zaman Firaun nak bunuh bayi-bayi. Firaun mimpi keluarnya api daripada rumah Bani Israel membakar rumah-rumah orang Qibti. Dia pun tanyalah tukang takwil mimpi dia, apa makna mimpi tu? Maka orang cakap kat dia, makna mimpi Tuhan, nanti akan lahir seorang lelaki pada Bani Israel akan menghancurkan Tuhan dan seluruh orang Qibti. Firaun bengang dengar takwil mimpi tu. Mana-mana bayi lahir semua bunuh. Sebab tu Nabi Musa lahir, Allah firman pada mak dia, bubuh dalam kotak kayu, hancur kat sungai ni. Okay, ni starting dia. Tuan-tuan dan puan-puan, Nu'man Ali Khan kata, bagus dia, Nu'man Ali Khan. Dia kata apa tahu? Dalam kisah Nabi Yusuf, Allah ceritakan hubungan baik antara seorang ayah dengan anak. Okay? Manakala dalam surah kisah Nabi Musa, Allah ceritakan kisah hubungan baik antara ibu dengan anak. Betul tak? Nabi Yusuf dengan ayah dia Nabi Yaakob. Nabi Musa dengan mak dia. Nabi Musa dengan mak dia. Inilah mak dia. Maksudnya, ayah dengan anak ada keistimewaan dia. Mak dengan anak ada keistimewaan. Paling kata, dia anak mak je. Tak, ayah ada kelebihan dia, mak pun ada kelebihan dalam mendidik, mentarbiah anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, ni Nu'man Ali Khan bagus ulasan ni. Saya dengar pada Nu'man Ali Khan, saya tak dengar. Saya baca tulisan seseorang tentang ulasan Nu'man Ali Khan tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Yusuf. Yang kedua, tuan-tuan, dalam kisah Nabi Musa ni, Tuan Haji Ishak baca tadi, ketika mana Allah suruh mak dia hanyutkan Nabi Musa dalam sungai ni, Allah cakap apa kat mak dia? Kami akan mengembalikannya kepadamu. Betul kan? Allah cakap pada mak Nabi Musa, kau hanyutkan anak kau dalam sungai, nanti kami akan mengembalikannya kepadamu. Jadi, Nu'man Ali Khan kata betul. Dalam kisah Nabi Musa, ketika mana Allah pisahkan Nabi Musa dengan mak dia, Allah cakap pada mak dia, kami akan pulang balik anak kau kat kau. Okey? Itu mereka saya tu. Tapi dalam kisah Nabi Yusuf AS, ketika mana Nabi Yusuf hilang daripada Nabi Yaakob, Allah tak cakap pun pada Nabi Yaakob yang kami akan pulangkan balik anak kau pada kau. Sebab tu Nabi Yaakob menangis sampai buta mata. Nabi Yaakob menangis sampai buta mata. Okey, nampak? Ni Nu'man Ali Khan punya ulasan. Bagus. Yang kedua, yang ketiga dah. Tolong baca boleh Puan Maisarah, page yang sama tadi Puan Maisarah boleh 386. Puan Maisarah tolong baca boleh 386. 386 sekejap. Ayat 11, 12, 13. 11, 12, 13. Tolong baca Puan Maisarah. 13. Okay. Dan dia, ibunya Musa, berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia Musa, yakni Musa. Maka kelihatan olehnya Musa dari jauh sedang mereka tidak menyedarinya. Dan kami cegah dia, Musa, menyusu kepada perempuan-perempuan yang mahu menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah dia, saudaranya Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan dapat memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik padanya? 13. Maka kami kembalikan dia, Musa, kepada ibunya agar senang hatinya dan tidak bersedih hati dan agar dia mengetahui bahawa janji Allah adalah benar tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Okey. Terima kasih Puan Maisarah. Tengok masa Musa duduk kat istana Firaun, Musa tak nak jesu. Panggil macam-macam ibu susuan, semua tak nak. Nangis. Ringkas ni. Maka mak dia pun tanya, siapa boleh susukan Musa, aku bagi upah. Isteri Firaun offer. Maka kakak Nabi Musa nama Maryam. Dia kata, nak tak aku tunjuk ada satu rumah ni, dia boleh menyusukan bayi. Biasanya mana-mana bayi datang kat dia menyusu mesti boleh. Jadi mak dia, orang bawa Musa pergi jumpa mak Musa, menyusu, okey. Mak dia dijemput ke istana, menyusukan Musa, dapat upah lagi. Hebat tak hebat? Menyusukan anak sendiri dapat upah. Ni hebat. Okey, ni Nabi Musa. Boleh. Tengok Nabi Yusuf pula. Last, sorry. Puan Mudrikah, telah baca boleh Puan Mudrikah? Kisah Nabi Yusuf, muka surat 237. 237. Ayat, okey. Ayat 15, 16, 17, 18. Daripada ayat 237, 15 sampai 18. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika mereka membawanya dan sepakat untuk memasukkannya ke dalam telaga,
kami mewahyukan kepadanya. Engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedangkan mereka tidak menyedarinya. 16. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada waktu petang sambil menangis. 17. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlumba-lumba dan kami meninggalkan Yusuf berhampiran dengan barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami walaupun kami berkata benar. 18. Dan mereka datang membawa baju Yusuf yang dilumurkan dengan darah palsu. Dan Nabi Yaqub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranlah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah sahaja aku memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Okey, terima kasih Puan Mudrika. Tuan-tuan, Nu'man Ali Khan kata apa? Bagus tak Nu'man Ali Khan? Antara kitab-kitab yang dia refer, kitab Arab ada, kitab Urdu ada. Dia kelebihan Nu'man Ali Khan ni, dia orang Pakistan kan. Kitab Arab dia pandai, Urdu pun dia pandai. Ulama-ulama India ni hebat-hebat juga dalam mengarang kitab. Jadi siapa pandai bahasa Urdu memang untung lah. Baik, tak apa. Apa Nu'man Ali Khan kata? Adik-beradik Nabi Musa, itu kakak dia tadi, menjadi penyebab Nabi Musa bersatu dengan ibu dia. Betul tak? Kakak Musa kata, aku boleh tunjuk siapa boleh disuruhkan dia. Adik-beradik Nabi Musa menjadi penyebab Musa bersatu dengan ibu dia. Manakala adik-beradik Nabi Yusuf menjadi penyebab Yusuf berpisah dengan ayah dia. Nu'man Ali Khan buat ulasan. Saya ulang balik. Adik-beradik Nabi Musa menjadi penyebab Musa bersatu semula dengan ibu dia. Sedangkan adik-beradik Nabi Yusuf menjadi penyebab Nabi Yusuf berpisah dengan ayah dia. Apa nak beritahu? Adik-beradik ada yang boleh pakai, ada yang tak boleh pakai. Itu point dia. Boleh? Bukan nak suruh sangka buruk, tak. Bukan nak suruh benci adik-beradik, tak. Maksudnya tak semua adik-beradik akan baik dengan kita dan tak boleh kata semua adik-beradik jahat dengan kita. Banyak lagi pengajaran-pengajaran dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Yusuf. Cuma saya nak beritahu, kelas hari Khamis siang, dalam seminggu 2 lagi kita akan masuk ke surah Yusuf. Kelas saya hari Khamis siang jam 11.30 sampai 11.30 sampai pukul 1 hari Khamis siang kita akan masuk surah Yusuf. Jadi kalau siapa ada free siang Khamis, join je. Boleh join Khamis siang 11.30 sampai 1. Link yang sama juga. Jadi kat situ kita akan cerita kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Banyak pengajaran kita akan dapat, insya-Allah. Seronok kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Okey, tak ada masalah. Jadi siapa yang free boleh join masa. Sebab kita sekarang kisah Nabi Musa kita sekarang pendek je, tak banyak sangat. Jadi kisah Nabi Yusuf tu kita akan selit kisah Nabi Musa sikit insya-Allah. Okey, baik, kita berhenti sini dulu. Terima kasih banyak semua sudi join pada malam ni. Kita berhenti dulu malam ni, kita sambung minggu depan insya-Allah. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, minta maaf pada tuan-tuan dan puan-puan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, terima kasih banyak semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama.